wanita ini dia mempunyai kawan karib dia lah. Dia akan setiap bulan dia didatangi oleh darah ya. Okey, jadi kita perlu memahami tentang aspek darah ini sebab dia bersangkut rapat dengan kesucian, dengan taharah, dengan ibadah kita. Dan sebagai ibu, sebagai wanita yang dewasa, sangat penting untuk kita mendidik anak-anak kita dan generasi muda supaya memahami unsur-unsur yang telah diajar oleh baginda Rasulullah SAW ini pada bab taharah. Walau bagaimanapun taharah satu aspek, tapi satu aspek lain yang mungkin selalu kita tertinggal adalah kita mengikuti perkembangan anak-anak ini daripada sudut fizikalnya, ya, jasad dia, daripada perkembangan emosi mereka, kemudian perkembangan mental dia. Kalau saya masih ingat dulu untuk anak perempuan saya sebab dia dah besar dah masuk 18 tahun kan. Jadi masa dia sekolah rendah, dia period dulu nak ajar dia berkenaan dengan haid ini, dia mengambil masa beberapa bulan ya tuan-puan. Dan sebulan yang pertama tu cerita berkenaan tentang bab darah. Ni selepas dia period lah. Masih lagi nak kira macam mana haid itu kan. Kalau yang sebelum ajar dah tapi dia tak berminat. Tapi bila dia dengar je lah gitulah kan, tapi lepas tu dia lupa. Bila time period tu dah mengalami sendiri, barulah dia pun bolehlah faham kan, oh kalau macam ni macam mana, kalau macam ni macam mana. Jadi dia ajar. So kita ajar sebulan tu termasuk bukan sahaja nak membezakan warna darah, tempoh darah ya, termasuk juga bagaimana dia nak mengurus pad dan sebagainya. Yang insya-Allah kita semua akan cerita pada kelas akan datang. Dan termasuk juga apa yang saya bincangkan adalah perubahan-perubahan yang anak-anak kita alami. Kadang-kadang dia tak perasan dan perubahan ini wajib kita sebagai ibu bapa mengambil tahu dan kemudian bincangkan dengan anak-anak. So kalau boleh jangan anak itu ada rasa malu lah nak cerita dengan kita kan. Sebab kita nak cerita benda-benda ni kalau kita tak biasa dia memang tak terkeluar. Sedangkan dalam Islam perkara-perkara inilah yang disebutkan ya oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Contohnya kita kena membersihkan diri kita, kuku kita, ya, bulu-bulu yang ada pada tubuh badan kita ini kan. Jangan dibiarkan macam tu saja, tapi kena dibersihkan. Ada yang kena cukur, ya, ada yang kena trim dan sebagainya. Itu adalah sunnah para anbiya ataupun fitrah ya, sunnah kita. Baik, dan untuk itu tuan-tuan dan puan-puan ada beberapa perkara lah contohnya ya. Kita perlu ambil tahu dua isu yang sangat penting bila anak-anak kita nak akil balik. Okey, yang pertama adalah maksud akil balik itu sendiri. Okey. Kemudian yang kedua adalah tanda akil balik. Yang pertama tentang akil balik, dia adalah kombinasi dua perkataan, akil dan juga balik. Jadi akil ini bermaksud akal dia itu sudah matang, sudah berakal, boleh berfikir, paling kurang pun fikir cause and effect. Dia tahu apa dia sebab dan apa dia akibat dia. Dan bila dia akil balik ini, dia akan masuk kepada fasa di mana dia perlu bertanggungjawab dengan apa juga yang dilakukan. Jadi persediaan sebelum dia masuk akil balik itu sangat penting untuk kita bincangkan dengan anak-anak kita. Jadi akil balik. Jadi kita bagi tahu dengan dia apa maksud akil, apa maksud balik. Jadi akil tu maksudnya dia boleh fikir mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian balik pula adalah dia telah sampai kepada satu tempoh di mana dia ditaklifkan. Jadi taklif ini maksudnya dia bertanggungjawab untuk melakukan perkara-perkara yang Allah arahkan. Mana yang wajib dia perlu lakukan taati, mana yang haram dia perlu tinggalkan. Dan daripada situ juga dia tahu letaknya makruh, letaknya sunat, letaknya harus ya. Jadi sebab hidup kita ini semua untuk siapa? Untuk Allah. Jadi kalau benda itu jelas pada dia, jadi insya-Allah kita mudah untuk memimpin masa depan dia lah. Sebab bila akil balik ini
saya yakin kita akan berhadapan dengan isu di mana anak-anak remaja kita ini dia akan mengalami beberapa fasa yang dipanggil fasa dia nak diri dia itu bebas daripada kongkongan nasihat mak ayah. Kan dia tahu tolong jangan sibuk, bingit telinga dia kata kan. Dia ada sikit-sikit nak memberontak, dia mungkin lebih percaya kawan-kawan dan rakan dia daripada kita. So kalau awal ni kita tak ikat dia, kita susah nanti bila nak terangkan mungkin contohnya tentang kewajipan solat, kewajipan menutup aurat dan sebagainya sebab tak biasa, sebab kawan-kawan tak tutup aurat. Jadi dia buat apa dia nak tutup aurat contohnya kan. Jadi dia akan ikut ke situ. So sebelum kita melepaskan dia ini, maka sebelum anak-anak tu balik kita kena buat persiapan ya. Okey. Baik tuan-tuan dan puan-puan, jadi itu akil balik. Dan bila kita sebut akil balik, dia berbeza dengan mumayyiz. Jadi mumayyiz ini adalah tahap umur 7 tahun. Dia pandai bezakan baik buruk. So akil ni pandai juga tahu apa yang baik dan buruk kan. Bezanya adalah di mana orang yang telah sampai akil balik, dia mempunyai kekuatan untuk menahan nafsu dia. Kalau umur 7 tahun tu dia masih lagi dalam proses berlatih. Kan mumayyiz 7 tahun ya. Lepas tu dia akan jadi prabaligh. Maka waktu itu dia masih lagi dilatih untuk berhadapan dengan emosi dia, memahami nafsu dia dan apa yang dia perlu lakukan kalau dia nak. Jadi dia masih lagi try and error. Tapi untuk anak-anak yang dah akil baligh, dia sepatutnya kalau perkembangan dia baik, dia sudah boleh menahan nafsu dia. Dia teringin sangat benda tu, tapi Allah kata tak boleh. Haram benda tu, dia akan pujuk diri dia. Jadi yang itu yang kita nak, anak-anak kita ini mempunyai kita panggil self control lah. Jadi self control tu perlu ada daripada awal sebelum anak-anak ni telah capai baligh. So baligh ni maksudnya sudah sampai. Biasa kita dengar tabligh itu menyampaikan ya. Jadi baligh ini maksudnya sudah sampai tahap umur di mana dia mempunyai kewajipan. Jadi kewajipan untuk apa? Kewajipan untuk menunaikan segala perintah dan juga arahan daripada Allah Jalla wa'ala. Okey, Masya Allah. Jadi perkataan baligh juga merujuk kepada apa? Merujuk kepada seseorang yang telah mencapai umur kedewasaan. Adanya pertimbangan antara dosa dan pahala serta syurga dan neraka. Cuma cantiknya Islam dia letak akil baligh sama. Jadi orang yang baligh ini mungkin dia sudah sampai waktu dia untuk bertanggungjawab, maka dia perlu ada akal juga. Jadi akal tu maksudnya kematangan. Jadi Masya Allah bila begini apa yang perlu kita lakukan. Jadi insya-Allah nanti kita akan bincang. So sebelum tu saya nak bacakan mafhum hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, tidak dicatat dosa kepada 3 kelompok, iaitu orang yang sedang tidur sampailah dia terjaga, kemudian yang kedua kanak-kanak sampailah dia baligh, dan kemudian orang gila sehingga ia waras. Perasan tak 3 kelompok ini dia ada kait rapat dengan akil dan juga baligh. Okey, contoh yang pertama orang yang tidur sehingga dia terjaga. Jadi kalaulah dia punya ditaklifkan dengan solat. Solat Zuhur, solat subuh. Ditaklifkan dengan solat subuh. Tapi terlajak tidurnya bangun sampai pukul 9 pagi. Ya kan, baru nak solat subuh. Maka tidak dicatat dosa dia sebab dia tertidur. Kenapa? Akal masa tu tidak awake lah, tidak sedar. Okey. Baligh memang dah baligh dah. Tapi akal dia tidak aktif. So dia tidur. Yang kedua, kanak-kanak itu tidak dicatat dosa kalau dia buat dosa. Sampailah dia baligh. Jadi baligh itu maksudnya sudah sampai usia dia itu boleh berfikir dengan baik dan juga umur dia sudah matang, umur dewasa. Dan yang ketiga, tidak tercatat pula orang gila. Jadi orang gila ini dia memang ada satu kategori juga, akal. Jadi akal dia ada masalah sampailah nanti dia waras. So kalau dia waras barulah taklif itu datang pada dia. Jadi sesuatu yang kita namakan tanggungjawab ataupun taklif dalam syariat Islam ini, dia hanya terletak kepada orang yang kita panggil berakal dan juga baligh. Jadi termasuklah orang Islam. Ya. Jadi itu antara biasa rata-rata kalau kita tengok syarat-syarat untuk kita melakukan ibadah. Ya. Okey. Baik, selesai yang itu.
Baik, kita pergi kepada yang kedua pula. Apakah dia tanda akil balik bagi perempuan? Jadi untuk perempuan, kalau untuk lelaki ni, kita mungkin boleh jadikan ni sebagai satu sandaran sebab sebenarnya kalau perasan, kita ni banyak menguruskan anak-anak perempuan. Anak-anak lelaki kadang-kadang kita tertinggal. Kita tak cerita dia pasal, tak cerita sangatlah pasal balik, pasal akil balik, pasal wet dream ya. Kalau macam anak saya, dia tanya, Umi, what is wet dream? Kata apa yang dia akan, what kind of dream I'm going to have, dia kata. Lepas tu saya kata, dia dengar daripada kawan dia, dia kata, they told me we will see something in our dream. Okay. So dia kata tanya, what will we see? Okay, jadi yang itu saya memang bercakap dengan dia, saya duduk dengan dia. Walaupun memang muka kita sebenarnya memang merah padam, malu juga, segan juga. Tapi saya memang heritlah suami saya untuk turut bekerjasama memberi penerangan. Suami saya lagi malu. Tapi sebab kita fikirkan ini tanggungjawab kita, kita kena berterus terang dengan anak ni. Sebab sekarang anak-anak kita, Masya Allah, itulah kita mohon perlindungan daripada Allah. Mereka ini, dia punya pencapaian dia kepada sesuatu yang kita rasa sesuatu yang patut ditutup aib ya, dia boleh sangat mudah, dia dengan hujung jari saja. Kalau maksiat-maksiat, orang-orang dulu, orang badui ke nak buat maksiat susah, dia hidup dekat padang pasir tuan-puan kan. Tapi sekarang ini maksiat jihad kita lah ni, maksiat betul-betul di hujung jari. Jadi kita nak suruh anak ini yaghuddul basar, dia kena tundukkan pandangan, tetapkan hati, dia kena bermula daripada sebelum umur baligh. Okey. So apakah dia antara perkara yang anak-anak kita perlu faham? Dua juga. Pertama tentang perubahan fizikal, yang kedua adalah perubahan emosi dan mental. Kalau daripada sudut akal, saya ada dua yang tak sebut ya. Saya tak sebut dari sudut ilmu atau akal, dan saya tak sebut juga daripada sudut unsur roh ataupun jiwa dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab yang dua ni tidak disebut kerana dia ada kait rapat dengan ilmu dan iman. So once kalau kita nak mantapkan iman seseorang, dia kena ada knowledge. Jadi kalau kita boleh pegang kepada ilmu yang kemudian dihubung kaitkan dengan iman, settle masalah berkenaan dengan perkembangan jiwa rohani dan juga perkembangan akal. Okey, akal pemakanan yang baik semualah. Okey. Baik, untuk perubahan fizikal, jadi akal otak kita yang secara organ kita ini dia termasuk dalam perubahan fizikal. Maka perubahan-perubahan fizikal itu daripada sudut pemakanan dia kita kena jaga ya. Kemudian cari pemakanan yang makan makanan yang sihat lah. Junk food dan sebagainya juga boleh mempengaruhi pembesaran mereka. Jadi kalau untuk anak-anak perempuan akan berlaku perubahan dari sudut payudara. I think every one of you know more than me kan. Jadi selain daripada itu ada penambahan berat badan lah, pinggul semakin lebar lah, tumbuh bulu lah, bau badan pun berubah lah, ada jerawat-jerawat sikit kan, kemudian keluar darah haid, gitulah kan dia punya turutan daripada sudut perubahan. Okey, dari sudut emosi pula. Daripada sudut emosi untuk anak-anak ni dia mudah terganggu, sensitif ya. Lepas tu kadang-kadang kita tengok dia macam melenting ya, dia suka memberontak, degil ya, okey. Dan pemikiran dia tidak menentu ya, sebab itu adalah salah satu daripada perubahan lah, perkembangan anak-anak kita. Di waktu ini sangat penting untuk dekatkan dia dengan Allah. Jadi kita minta dia baca banyak ayat Al-Quran dan juga bantu dia untuk fahami diri dia, hala tuju dia kan, sebab dia nak balik ni. Nak balik dia sama dengan dia dah dapat lesen bawa kereta. Sebelum dapat lesen, dia kena berlatih dulu untuk memandu. Jadi berlatih untuk memandu tu belum lagi dapat lesen. So anak-anak kita sewaktu balik dia kena terima beban daripada tanggungjawab daripada Allah Jalla wa'ala. Dan sebelum itu dia perlu dilatih. Sama juga daripada sudut emosi. Sewaktu dia balik sudah, maka emosi dia, nafsu dia, aktiviti yang lahir daripada nafsu dan perasaan dia itu akan tercatat. Jadi sebelum itu kita kena ajar bagaimana nak kawal emosi. Itu yang kena banyak dekatkan diri dengan kalam Allah,
kemudian dia tahu makna terjemahan kan, dia baca, dia ada kecenderungan macam tu walaupun dia tidak hafal Al-Quran. Kalau dia hafal Al-Quran, alhamdulillah. Lagi kalau dia tahu makna dia, itu memang sangat bonus yang baik. Kalau dia boleh bertadabbur, mengambil pengajaran, ya, ambil istinbat hukum, yang ini plus plus plus. Okey, kalau dia tak dapat, kita minta dia supaya dia tengok ayat-ayat Al-Quran, makna dia dan sebagainya. Kalau dia sedih, kita suruh pergi je baca mana-mana ayat Al-Quran, kemudian tenung terjemahan dia, renung pula pada diri sendiri. Jadi dia akan berdamping dengan Al-Quran, maka mudah-mudahan anak kita dia pilih Al-Quran jadi sahabat dia. So this time around, anak-anak ini dia mencari identiti. So identiti yang paling penting adalah supaya mereka tahu mereka diciptakan untuk apa. Dan kemudian yang kedua, mereka ini sangat dihargai dalam keluarga kita. Ya. Kita sangat-sangat rasa seronok bila dia ada dalam keluarga kita. Dan kemudian yang ketiga adalah daripada sudut cita-cita dan bagaimana dia boleh memberi kepada masyarakat. Jadi tiga tu penting. Dia diciptakan untuk apa, kemudian dia penting dalam keluarga, dan kemudian yang ketiga apa yang dia boleh beri pula pada masyarakat. So dia kena tahulah talent dia apa, potensi apa, emosi dia akan tenang. Ya, okey. Dan waktu ini juga mereka terdedah, mudah sangat terdedah. Kalau tak terdedah pun mereka akan mendedahkan diri kita sebab dia nak ambil tahu. Nak ambil tahu apa? Pengaruh luar. Kalau zaman sekarang ni dengan K-pop kan, kalau siapa yang tak tahulah sikit pasal apa bunyi tu, Hanyang Sayo, macam tu kan. Hanyang Sayo, rasa macam ini memang ketinggalan lah kan. Apa lagi? Kamsahamnida, macam tu kan. Kalau tak tahu sebut tu memang kau ni datang daripada mana. Ya, okay. So itu style sekarang. So apa yang penting bila kita bawa anak-anak kita ini, dia mengenal berkenaan tentang balik dan sebagainya, maka kita kena letakkan makna, tujuan, maksud dalam setiap perbuatan dia. So kalau disukakan dengan K-pop, kita tanya apa yang K-pop boleh sumbangkan untuk kebaikan diri dia, so that dia boleh sumbang balik pada Islam. Dia boleh sumbangkan balik, dia boleh contribute balik kepada Islam. Okey, contohnya kita kata bahasa Korea. So nanti bila kita dapat cakap bahasa Korea, kita boleh menguasai bahasa Korea. So kita boleh converse dalam bahasa Korea untuk Islam. Jadi kita boleh berbincang dengan dia. Jadi kalau yang ini ada, maka kita cubalah kalau dia ada kecenderungan kefahaman seperti itu. Kita galakkanlah. Okey. Cubalah cakap belajarlah Korea ni. Okey, then bagi sokongan pada dia. Macam mana nak apa orang kata tu contact dengan kawan Korea, macam mana you nak bercakap. So kita ajar dia seolah-olah dengan dakwah lah pula. Step-step, stages, langkah-langkah berdakwah dan sebagainya. Sebab dunia ni dah jadi kecil kan. Kalau kita tengok kalau zaman dulu susah ni nak berkelas online dengan Dubai dengan orang-orang di Doha. Tapi pada hari ini dunia kita jadi sangat kecil, semakin kecil. Jadi kita seolah-olah satu kampung daripada seluruh dunia ini, masya-Allah. Jadi anak-anak kita tak apa, kita ikut tapi kita betulkan ya arah ke mana yang patut dia pergi ya. Okey, sebab itu adalah keadaan yang berlaku. Saya teringat sebenarnya di mana zaman Rasulullah SAW, Zaid ibn Thabit ya, Zaid ibn Thabit ini adalah scribe to the Prophet SAW. Dia menulis wahyu Al-Quran. Jadi waktu kecilnya dia nak sangat ikut Nabi berperang. Waktu tu peperangan Badar. Nabi kata balik, kau tak layak lagi, tak cukup umur. Dia bawa pedang besar ayah dia. Dia tunjukkan pada Nabi, dia kuat angkat pedang ni. Nabi kata balik, tak cukup umur. So dia bawa pula keluarga dia, ibu dia untuk berjumpa dengan Nabi, bincang dengan Nabi, pujuk Nabi supaya dia turut sama dalam peperangan. So Nabi sebut, Nabi kata pada Zaid bin Sabit ini ada kecerdasan. Jadi Nabi nak dia belajar membaca menulis dan kemudiannya dia belajar bahasa. Dia belajar banyak bahasa, antaranya adalah bahasa Hebrew. Jadi daripada bahasa Hebrew itulah dia menulis surat kepada orang Yahudi, dia menterjemahkan dan sebagainya on behalf of the Prophet SAW. So jadi apa yang saya nak katakan adalah di mana Nabi daripada awal lagi dia telah meletakkan satu keyakinan kepada anak-anak yang dalam usia ini.
masa depan dia, macam mana dia nak contribute to the society. Dia awal-awal lagi dah cakap, awal-awal lagi dia dah bincangkan kan. Dan kalau Nabi halang pun ada sebab. Sebab Nabi nampak ada kecerdasan pada diri dia. So bila kecerdasan tu, so you focus more not on the physical side. So maybe you have to focus on the brain, you punya akal, your intelligence, ya. Kemudian the language untuk penguasaan bahasa dan sebagainya. Jadi itu yang digunakan oleh baginda Rasulullah SAW. So amazingly. Dan begitu juga tengoklah anak-anak kita macam mana. So anak-anak kita, so kita cuba ikuti dan kemudian kita bantu mereka, ya. Sokong mereka supaya mereka menjadi duta-duta Islam. Okey. Dan waktu ini untuk emosi, perkembangan emosi, sangat penting juga anak-anak kita ini belajar erti malu. Kalau yang perempuan ini, dia kena tahu rasa malu. So rasa malu ini kalau boleh buat daripada kecil lagi. Contohlah masa dia buang air, jangan nampak orang nampak. Jadi kita pun sendiri kata cover tutup, Umi tak boleh tengok, jadi cover dengan towel. So suruh dia cebok, jadi Umi cebokkan ya, tapi Umi tak pandang. Jadi dia nampak benda tu, kita yang ajar sebenarnya. So actually kalau kita tak cakap, dia tak ada rasa apa-apa. Tapi kalau kita cakap, dia akan ada rasa awareness. Dan bila dia keluar daripada bilik air lepas mandi telanjang bulat, malu. Saya buat cari towel, bagi dekat dia, suruh cover, malu. So malu itu dia being developed melalui persekitaran dan juga kita punya perasaan. So jadi emosi anak ni, wanita, dia daripada perkataan mar'atun, ya, mar'atun tu dia sama juga dengan muru'ah. So wanita ini dia maruah, dia sangat tinggi. Mar'atun juga dekat dengan mir'ah. Mir'ah ni maksudnya cermin. Cermin tu satu reflection. So mir'ah ni dia suka tengok diri dia, suka tengok gaya dia. Macam kita lah juga dulu kan. Asal jalan je nampak kereta tingkap warna hitam. Waktu time tu lah kita betulkan awning kita. Padahal ada orang kat dalam tu tengok. Budak ni, dia kata. Jadi di situ memang wanita dia tidak boleh lepas bebas daripada orang kata cermin. Dan cermin ini adalah kecantikan juga. Jadi anak-anak waktu ini dia memang agak macam risau. Jerawat lah, itulah inilah kan. Kenapa dia macam ini, kenapa dia macam tu. So kena layan lah. Jadi layan maksud kita bincang dengan dia, kita fikirkan sama-sama dengan dia. Tapi jangan lupa ajar malu. Ya, terapkan nilai-nilai rasa malu pada diri dia. Dan kemudian kita ajar mereka juga dengan beberapa aspek lagi. Jadi peringkat yang pertama persediaan haid, ya. Okey, iaitu sebelum kedatangan haid, persediaan yang paling penting adalah ilmu. Ya, jadi ilmu untuk anak-anak ni ilmu taharah, ilmu bersihkan pad macam mana, ilmu nak pakai pad macam mana. Okay, saya teringat masa saya sekolah menengah dulu, ada kawan saya ni, ya Allah kesian sangat dia period dekat asrama. Jadi kita orang ni pun memang tak tahu cara macam mana nak ajar kan. Jadi kita pun bagi je lah. Saya lah yang bagi pad saya tu. Saya bagi pad saya kata Anah ni pakai. Tak ajar pula kat dia nak pakai macam mana. Jadi dia pakai. Lepas tu tembus, dia kata kak, tembuslah kak. Dia kata. Dan masa tu hari Ahad pula tu kan. Dia carilah pula siapa yang ada pad lagi kan. Bagi dekat dia. Okey, pakai 2. Sebab ingat banyak sangat lah kan. Tembus lagi kata. Dah tembus lagi, lepas tu dia pun cerita. Kenapalah seksa jadi perempuan. Kita kata kenapa? Nak kata tak boleh sembahyang ke apa ke kan? Rupanya yang dimaksudkan seksa tu adalah dia kata bila nak bersihkan, dia tarik pad tu melekat. Agaknya apa maksudnya tu? Ya, dia pakai pad terbalik. Patutlah tak menyerap. Kan? Jadi benda-benda ini berlaku dan ini berlaku di asrama tuan-puan. Sebab kita terlupa, macam mungkin saya minta maaf sebut sistem pendidikan kita itu mungkin daripada sudut bab-bab itu tidak disentuh. Jadi inilah tanggungjawab ibu bapa. Takkan kita nak letakkan kat sekolah kan. Jadi ibu-ibu, bapa-bapa letak anak dekat asrama. So kena ada peluang dan masa. Waktu saya, masa dulu anak saya duduk di asrama, hujung minggu je saya duduk dengan dia, saya ajar dia. Sambil gelak-gelak lah, terkekek-kekek lah kan dia. Dia geli hati. Maklumlah dia pun belum lagi masa tu kan, belum period lagi, tapi saya dah ajar dah macam mana ni, ini kegunaan dia apa, dan macam mana cara nak basuh, jangan sampai menyumbat tandas lah, itulah inilah kan. Lepas tu jaga kebersihan, sayangi bumi kita, semuanya tu. Okey, persediaan ilmu kewanitaan yang bab agama itu sudah tentu.
bab taharah, bab nak kenalkan itu, kenalkan ini. So hatta sampai sekarang lah saya minta anak-anak saya masuk ataupun join kelas saya ataupun kelas guru-guru lain. Kemudian beli buku, yang buku fiqh wanita ni kan, wanita dambaan syurga ni, setiap seorang anak saya hadiahkan. Jadi dia ada dah masing-masing buku setiap seorang. Saya kata kalau you all kahwin esok, bawa lah buku ni ke rumah dan jadikan dia sebagai satu orang kata tu ilmu yang dipanjangkanlah pula kepada anak-anak sendiri, ataupun boleh buat kelas sesama dia dengan kawan-kawan dia kan. Saya kata ini untuk panduan kita, ini adalah cara hidup kita. Okey, seterusnya yang penting juga adalah kongsikan pengalaman dengan siapa? Anak-anak kita. Jadi kongsikan pengalaman kita dulu macam mana, kalutnya juga kita dengan period, kita period dulu umur berapa tahun, kita cerita. So bila kita cerita, anak akan rasa selesa. So saya, anak lelaki saya memang alhamdulillah lah, sebab maybe kita biasa dengan bercerita secara terbuka dengan anak-anak kan. Tapi tidaklah depan orang lain, depan kita saja. Jadi anak lelaki saya, dia mengadu. Dia kata, Umi, dia kata, buah dada saya sebelah ni sakit. Dia kata sebelah kiri. Lelaki tu lelaki. Kita pun dah maklum lah, kita ni perempuan kan. Dia kata pun terfikir, lelaki takkan nak tumbuh titik kot. Rasa macam tu lah kan, Masya Allah. Walaupun rupanya it is part of dia orang punya perkembangan kan, anak-anak lelaki, sebab dia dada dia nak bidang ya, kemudian dia nak dapat apple Adam okay, halkum dan macam-macam lagi lah kan. Jadi saya alhamdulillah lah, saya pun buat pembacaan khusus untuk perkembangan lelaki, dan ceritalah dengan dia, akan tumbuh yang ini, bulu inilah itu dan sebagainya, suara dia akan berubah. So ini adalah part untuk kedewasaan. Belum lagi balik. Saya kata balik nanti bila awak sudah mimpi. Tapi kalau tak mimpi, saya kata umur awak 15 tahun auto balik. Oh, okey. So itu yang dia tanya tu, mimpi apa? Kenapa perlu mimpi macam tu? Aduh. Kita pun kata Masya Allah, inilah wahyu daripada Allah. So the best answer saya nak kongsi dengan tuan-puan, so pengalamannya, kongsi dengan tuan-puan, the best answer yang buatkan dia senyap, dia tanya kenapa kena mimpi perempuan lah macam tu kan. Saya kata dengan dia sebab perempuan ini adalah perhiasan. Wanita memang disukai oleh kaum lelaki. Macam lelaki dia biasa nak tengok perempuan ni cakap apa pasal dia, perempuan ni pandang dia ke tak kan, dia bersifat memburu. Dia pemburu lah lelaki ni kan. So kalau dia nak mulakan sesuatu, dia akan orang kata nak minang ke dan sebagainya, dia akan biasa memulakan sesuatu lah. So Allah munculkan wanita ini dekat dalam mimpi itu kerana ia merupakan leader ataupun ketua pada kaum yang lemah. Sebab di belakang wanita ada siapa? Anak-anak. Di belakang anak-anak ada siapa? Orang-orang tua yang tenaga dia dah lemah. Ya. Begitu juga di belakang orang-orang tua ada apa? Ada harta. Semuanya Allah tunjukkan sebab awak kena melindungi dia. So kalau awak tak dapat lindungi perempuan, maksudnya awak tidak dapat melindungi seluruh inti keluarga dan juga harta. So awak adalah pelindung. Awak adalah wali. Dia cerita pasal wali semualah. Dia cerita pasal wali start daripada umur 7 tahun lagi. Sebab dia sibuk nak ikut pergi ke kedai. Jadi kita gunakan peluang tu untuk kenalkan dia berkenaan dengan wali. So saya kata dengan dia, tak bolehlah ikut Umi. Awak kena jagalah kakak-kakak awak tu. Lepas tu dia kata, kenapa? Sebab saya kata, you wali. Lepas tu dia sebut wali. What is wali? Saya sebutlah wali ni defender. Wali ini adalah penaung, pelindung. Wali ini dia savior, penyelamat. Dengar perkataan savior tu dia tanya, is it like Superman? Dia ingat wali tu macam Superman dah kan. Saya kata it is better than Superman. Oh, bercahaya-cahaya mata dia. Kita ingat nak main-main tu kan. Dia kata apa? Bercahaya-cahaya. Cakap okay Umi. Don't worry Umi. I'm going to take care of kakak. Boleh dia kata gitu. Allahu Akbar. So lepas tu nak ceritanya tuan-puan, punya dia menghayati perkataan wali itu, dia pegang sampai satu masa kita orang jalan ada roadblock. JPJ lah roadblock. Dia dari jauh lagi cakap, Umi look, it's the wali of the country.
Jadi dia associate wali itu dengan JPJ punya pegawai, officer. So dia nampak ini adalah orang yang menyelamatkan, orang yang melindungi. So at least message sampai. So message kewalian itu wali, bukan wali songo ya, ini wali yang jadi pembela, pelindung, penjaga, bertanggungjawab. Nah, itu untuk anak-anak lelaki. So anak-anak perempuan tadi yang kita jaga adalah apa tadi? Maruah. Kalau anak perempuan, maruah dia rasa malu, kemudian daripada sudut kemasnya dia, pembersihnya dia dan sebagainya. Bukan bermakna lelaki ni tak pembersih, tak kena sama je, tapi perempuan tu kena lebih. Sebab kalau dia didatangi period pun dia kena bersihkan diri dia daripada darah, benda kecil-kecil macam tu kan, titisan ke apa ke kan, sebab nanti bau lagi ya. Jadi Masya Allah, ini adalah fitrah yang Allah berikan pada kita. Padahal kalau kita lihat kekuasaan Allah, Allah boleh letak standard. Perempuan lelaki sama je. Dua-dua lelaki perempuan ini mimpi. Jadi besok pagi bangun, suami pun tanya, awak mimpi apa orang tadi? Isteri pun tanya, awak mimpi apa? Pengalaman mimpi kan. Atau dua-dua suami isteri Allah boleh letakkan haid, period. Boleh, Allah Maha Kuasa. Okey, kita pun bolehlah pinjam dengan abang, bang pinjam pad bang, pad I habis kita kata. Boleh. Tapi Allah tidak takdirkan begitu. Sebab perempuan dengan lelaki berbeza. Yang ini kita dah ada bincangkan pada awal bab yang pertama dulu kan. Okey, lelaki dengan perempuan berbeza. Mereka mempunyai peranan masing-masing, mempunyai fungsi masing-masing untuk saling melengkapi. So lelaki dengan walinya, maka perempuan pula dengan penjaga, pembela maruahnya. Jadi bila terjaga maruah kaum wanita, dia akan menjaga maruah ahli keluarganya. Lebih penting lagi, dia akan menjaga maruah agama. Dan nak sebut pasal maruah ni, tengok lelaki dengan perempuan. Perempuan-perempuan Islam, daripada jauh lagi boleh nampak dah, ini perempuan Islam. Sebab dia kena tutup aurat. Kalau lelaki dia tak tutup aurat pun tak apa, orang tak perasan dia ni orang Islam ke orang bukan Islam. Nampak? Jadi kenapa? Kerana wanita ini dia adalah simbolik. Dari jauh lagi orang boleh nampak. Jadi kita ajar anak-anak kita supaya dia pandai menjaga maruah diri dia. Ada rasa malu. Malu tu akan jadi break lah pada dia. Sebab tu kita kena biasakan mereka dengan nilai-nilai yang baik. Ya, nilai-nilai ada rasa malu. Dan ini semua perlu selesaikan dan sewaktu mereka sebelum period lagi, sebelum datangnya balik ya. Galakkan mereka dengan pemakanan yang baik, galakkan mereka untuk bersenam ya. Kemudian tenangkan mereka kalau ada simptom-simptom tu, macam anak saya tu kan, ni kenapa saya punya buah dada sebelah sakit ya, dia kata kan. Okay, jadi saya pun terangkan ini adalah part of your development. So saya kata you are coming to adult punya fasa. Saya cakap congratulations. Jadi kat situ dia akan tenang lah. Jadi taklah apa hal, apa hal. Baik, Masya Allah. Okey. Baik, seterusnya itu peringkat pertama. Peringkat yang kedua adalah ketika anak-anak kita sedang haid. Jadi fokus yang utama di sini, tadi ibadah dah ajar ilmu tu kan. Waktu di sini adalah waktu aplikasi. Jadi kita kalau boleh, perempuan walaupun anak kita semua dah besar-besar, why not kita sarankan dekat sekolah dan sebagainya. Sebab apa benda yang kita bincang ini, diorang tak belajar direct dekat kelas. Dalam kelas tak ada. Kan macam nak cara pakai pad dan sebagainya kan. Dia tak ada lah. Saya tak tahulah pula kalau di mana-mana ni kan. Tapi setakat saya dulu, masa student, tidaklah. Kita cuma cerita-cerita dengan kawan-kawan je. Itu cara bagaimana kita tahu. Jadi pada saya, kalau kita dah ada persatuan-persatuan seperti ini kan, sangat cantik dan sangat indah. Kalau kita libatkan persatuan ini untuk membantu ibu bapa supaya mereka sama-sama ya bersatu padu bimbing anak-anak kita. Tengoklah siapa yang paling orang kata tu dia boleh diharapkan di kalangan kita ni kan. Okey. Siapa yang paling boleh diharapkan di kalangan kita yang boleh bawa dengan isu berkenaan dengan balik dan sebagainya. Okey, so kalau tu dia boleh terangkanlah dan bantu anak-anak yang lain ya. Jadi kita pun mudah memahami dan sebagainya, mereka pun senang. Okey, baik tu sebagai cadangan lah. So apabila anak-anak sedang haid, selain daripada bab fiqah yang kita akan insya-Allah bincangkan pada masa sesi akan datang,
kita jangan lupa ingatkan pada anak-anak ni bukan bermakna dia relax, dia cuti, dia maklumlah cuti kan datang bulan. Okay, saya gelak datang bulan ni sebab saya teringat masa saya muda-muda dulu. Masa saya muda-muda dulu, adik saya masih lagi dalam sekolah tingkatan lah. Okay, sekolah menengah macam tu. Jadi kebetulan satu keluarga saya, ibu saya, adik saya perempuan. Semua period. Jadi kita sebut datang bulan lah. Lepas tu singgah ke masjid nak solat. Jadi ayah saya dah keluar, dah arwah ayah saya keluar, dia solat. Cakap, cepat dek, dia kata. Saya pun cakap dengan adik saya, dek, cepatlah dek, janganlah ikut kita orang datang bulan. Dia boleh jawab, adik datang bintang. Dia teringin sama ni macam kita ni kan. Rasa syok rasanya kot, dia kan, tak sembahyang ni. Jadi kita terangkan pada anak-anak kita, waktu kita period adalah waktu untuk kita rebut peluang itu supaya kita melakukan ibadah-ibadah lain. Contohnya doa kita, munajat kita, kemudian termasuk istighfar, dan paling baik ambil doa istighfar yang ada di dalam Al-Quran. Yang ada di dalam Al-Quran itu yang ajar adalah Allah Jalla wa'ala tau. Kan? Jadi kalau kita ambil daripada orang lain bukan tak boleh. Boleh, tapi keutamaan dia adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Mana yang datang daripada Allah, kot kita bersyukur kan. Okey. Baik, seterusnya adalah kita berzikir. Jadi ajarlah anak kita cara berzikir yang terbaik. Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu yang paling disukai kan. Dan kemudian berselawat. Lepas tu mendengar bacaan Al-Quran. Lepas tu dia hadir ataupun mendengar majlis ilmu. Jadi waktu 7 hari contohnya di period tu, kita biasakan dia untuk letak at least dia habiskan 1 buku dalam 7 hari tu. Ataupun dia mendengarlah beberapa majlis ilmu, mengikuti majlis ilmu sebagai contoh. Jadi waktu period tu kita ajar anak-anak kita. Kemudian kalau misal kata anak-anak kita hafizah ataupun hafiz, hafiz tu tak ada masalah sebab dia tak period kan. Jadi kalau yang hafizah ini kita ambil pandangan mazhab Maliki di mana mereka dibenarkan untuk mengulangi hafalan kerana dikhawatiri sekiranya dia tidak mengulanginya maka dia akan lupa. Kalau dah 7 hari, 8 hari, nak pula yang maksimum 15 hari tak baca Al-Quran langsung. Jadi sebulan tu 15 hari je dia punya period. Jadi dia mengulang tu by the time dia terpaksa apa orang kata tu, terpaksa hafal dan start balik. Okey, ada soalan. Ustazah, kalau anak lelaki dah hampir 15 tahun tapi belum dapat mimpi, bagaimana kita tetapkan umur akil balignya? Umur 15 tahun. So umur 15 tahun itu kita tengok kalender hijrah. Kalender hijrah ya. So sebab sekarang ni alhamdulillah senang, ada Google tu, kita tukar je daripada Gregorian date kepada Hijri date. So dia punya umur 15 tahun itu kena ikut 15 tahun Hijri. Jadi bila dah sampai 15 tahun Hijri, maksudnya dia dah balik lah tu. Okay, kalau macam anak saya, yang kedua, umur dia 12 tahun. 28 Jamadil Akhir yang lepas, hari ni dah 4 Rejab kan, 28 Jamadil Akhir yang lepas, itu birthday dia. So saya dah ajar dia, okay, 28 Jamadil Akhir, you are already 12 years old. Tapi according to Islamic calendar. Tapi kalau ikut Masihi, bulan 6 nanti. Dia kalau ikut Masihi dia belum lagi lah. Okay, tapi kalau macam saya, Masya Allah, kalau tengok tu kan, kalau ikut umur Masihi saya 50 tahun. Kalau ikut umur Hijrah, tak silap saya 52. Macam tu. 52 ataupun 51. 51 ke 52, tak ingat dah. Okay, jadi maksudnya lebih sikit umur kita tu. Alright. Jadi situ yang penting 15 tahun hijrah ya. Dia akan jadi auto lah. Walaupun dia tidak mimpi, dia akan jadi auto. Okay. Next adalah membaca buku-buku agama yang tadi saya sebutkan tadi. Kemudian kitab hadis. Time ni lah dia nak hafal hadis pun. Kan? Okey, kemudian seterusnya kita anjurkan dia untuk bersedekah. So kita buat satu aktiviti untuk yang period ini. Okey, kita boleh bersedekah ataupun
petugasan dia kan. Contoh sedekah yang paling mudah kalau di Malaysia ni, kumpulkan kotak-kotak kosong, maklum banyak Shopee. Shopee kotak tu dah banyak dah kan, kumpulkan, tengok besok pagi ada siapa. Ada nyonya. Nyonya dah tua dah nyonya ni. Dia pergi kutip kotak, buka tong sampah daripada rumah ke rumah, tengok isi dalam, menggigil-gigil, tanya umur 70 tahun. Baik kita kumpulkan kotak-kotak tu, botol-botol kosong tu kan. Kita bagi dekat dia. Senyum lebar dia nanti. Itu part of sedekah. So kita boleh buat cara macam tu lah. Nak kumpulkan kotak tu pun kena ada masa kan. Jadi mungkin waktu period itu kita jadikan dia tempoh untuk buat kerja-kerja kebajikan. Jadi anak-anak kita pun tak akan, orang kata, jiwa dia kosong. Sebab kalau tak, macam kawan saya, tengok kawan saya dulu, asal period menangis. Asal period menangis. Saya kata, kenapa menangis ni? Dia kata, tak boleh sembahyang, tak boleh puasa sunat. Masa bulan Rajab ni kan. Tak boleh puasa. Macam itulah dia akan macam tu. Dekat asrama, penatlah kita. Setiap bulan tengok akan dia menangis. Menangis tu period lah tu. Dah faham dah. Kan? Sebab apa? Sebab dia tak tahu apa pilihan dia untuk melakukan ibadah. Dia jealous ni, dia jealous dengan orang yang boleh solat, yang boleh mengajinya dengan solat sunatnya lagi. Dia tak boleh buat apa-apa. Dia menangis. Lagi dalam bulan Ramadan, menangis lama sehari lah tu. Kalau dia dah menangis, duduk atas katil dia, meniarap tutup muka, kita tahulah tu. Jadi kita kena pujuk balik. Masya Allah, duduk dekat asrama banyak pengalaman. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi, jadi anak-anak ini terisilah dia punya apa kata jiwa dia. Dia pun tahu kalau dia period ini is part of dia punya obedience to Allah. Sebab Allah yang bagi dia haid tu, kan? ABC, Allah bagi cuti. Jadi itu datang daripada Allah. Maka bila dia redha, maka dia dah capai dah dia punya KPI. Sebab kita ni kan kena beribadah dan taatkan Allah. Jadi bila kita taatkan Allah, kita solat. Itu tanda kita taat pada Allah. Kita mengaji, itu tanda kesayangan dan juga taat kita kepada Allah. Kita sayang pada Allah. Sama juga bila kita menahan diri kita daripada kita melakukan ibadah kerana kita sedang haid, maka kita sedang taat pada Allah. Okay, jadi konsep-konsep seperti ini hidupkan dalam diri anak-anak. Jiwa dia itu kena mantap, kena kuat. Jadi biar dia ada redha, dia belajar untuk menerima dan sebagainya. Okey. So peringkat ketiga selepas anak kita ini kedatangan haid. Jadi selepas kedatangan haid, maka kita perlu ajar ataupun kita perlu dengan kata lain membiasakan anak-anak ini membezakan darah, ya. Jadi warna-warna darah biasakan. Walaupun mungkin dia tidak ada istihadah dan sebagainya, tapi pastikan dia pandai membezakan darah. So warna darah haid ada berapa? Contohnya ada 5, ya. InsyaAllah kita akan bincang akan datang. Dan kemudian lendir semasa sebelum dia nak period, macam mana kedudukan dia. Ada yang seperti putih telur, ada yang mungkin lebih likat, ya, macam hingus dan sebagainya. Tak apa tuan-puan, guna istilah-istilah yang dia mudah untuk imagine supaya dia tahu apa yang berlaku pada diri dia. So kita bagi tahu ini kalau selalu keluar adalah najis, jadi macam mana kita kena buat, kan? Okey, bau dia macam mana, keputihan itu apa, ya. Setengah orang akan mungkin mengalami period ini sekejap saja, tapi setengah orang kadang sampai 2 kali. Ini because of the hormone ataupun panjang dia dan sebagainya lah. Begitu. Jadi kita ajar pada anak-anak kita tentang bukan saja secara praktikal, tapi kemungkinan-kemungkinan, ya, yang berlaku kepada kaum wanita. Istihadah tu apa, lepas tu darah fasad tu macam mana, ya. Okey, dan sebagainya lah. Baik. Okey, kita terus selesai dah yang itu. Saya nak pergi ke umur putus haid ataupun menopause, ya. Okey. Sebelum tu ada beberapa faktor lah yang mempengaruhi umur akil balik kita. Jadi macam anak-anak kita, tak kira lelaki dengan perempuan, dia akan samalah lebih kurang. Pertama adalah faktor keturunan. Jadi kalau keturunan kita ini balignya lambat, tingkatan 2 baru balik, ya, baru period. Kalau yang lelaki pun macam tu, darjah 6 tak lagi, tingkatan 1, tingkatan 2 pun tak lagi, kan. Okey. Mungkin tingkatan 3 kot. Ya, jadi dia tengok keturunan. Kemudian yang kedua adalah
persekitaran dan tekanan hidup. Okey, contoh kalau keturunan tadi, kita balik semula, patah balik. Kebiasaan keturunan yang subur seperti darah campuran atau berketurunan Arab mahupun Eropah lebih berpotensi untuk akil baligh lebih awal. Okey. Kemudian kita tengok pula persekitaran dan tekanan hidup. Mereka yang sering bergaul dengan orang dewasa atau matang berperwatakan seperti orang dewasa. Begitu juga mereka yang sering terdedah kepada rangsangan seksual seperti sentuhan, menonton video lucah, mengalami tindakan dan sebagainya, itu juga boleh mencapai umur baligh yang cepat. Okey. Dia boleh memberi pengaruh lah. Kemudian dia boleh mempengaruhi ya. Yang ketiga adalah faktor pemakanan juga. Jadi faktor pemakanan, cara pemakanan dia, bahan kimia ya yang terkandung dalam makanan, semua dia memberi kesan kepada umur akil baligh seseorang. Saya ada satu kes atau bukan kes, kisah di mana kawan saya cerita masa dia kecil-kecil dulu dalam umur dia dah jam 4, umur 8 tahun kan. Okey. Dia dah makan pil perancang keluarga mak dia. Family planning punya pills ya. Jadi dia sebab nampak kecil-kecil gitu kot. Lepas tu dia ada tulisan hari apa kan, maksudnya macam nombor tarikh itu. Jadi dia makan, dia mungkin baru belajar dia lah belajar matematik ke apa ke. Dia pun tengok okey 1 2 3 4 5. Dia ambil, dia sorokkan satu papan tu dan dia makan. So rupa-rupanya kesan dia adalah dia period lebih awal. Masya Allah. Jadi tahun depan dia makan tu darjah 4 ya. Saya tak ingat. Tapi dia makan awal. Kemudian dia period dia masa darjah 5. Belum darjah 6 lagi dia dah period. So umur dia dalam 10 tahun lah. Ya. Kita tengoklah dalam hijrah tu. Umur dia begitu, dah period dah. So meaning that ada kesan daripada pil hormon tersebut. Jadi di situ boleh memberi pengaruh. Okey, saya nak patah balik kepada persekitaran dan tekanan hidup. Kita ni yang perempuan kan, bila kita period sebulan sekali biasanya, ikut kebiasaan. So bila kita period, boleh perasan tak waktu kita datang period dengan kawan-kawan kita tu, biasa kalau kawan-kawan kita satu persatuan ke, satu office ke kan, nampak macam tak selari, tak sama lah. Okey period. Lepas tu 2 minggu lagi dia pula period kan. Lepas tu nanti akhir bulan dia pula period. Tapi kerana keakraban kita, kita boleh jadi period kita standard, Masya Allah. Semua sama. Ya aku period. Tiba-tiba kau pun period juga. Semua period sudah. Di sini memberitahu bahawa ada faktor lain yang boleh mempengaruhi pusingan haid kita juga. Jadi sebab ini memang kekuasaan daripada Allah lah. Okey, mari kita tengok pula umur putus haid ataupun menopause. Jadi ada 4 mazhab di sini. Saya akan bacakan 4-4 ya. Okey, kalau ikut mazhab Syafi'i, kebiasaan umur putus haidnya adalah 62. Ini Syafi'i, 62 tahun. So saya boleh kira dalam 10 tahun, 12 tahun lagi. Macam itulah kan. Tapi dia dah mula dah ni. Dah mula dah period melambat-lambat. Lepas tu cenunit aja. Lepas tu tak period. Ada jadi macam tu. Ya okey. Sebab itu adalah simptom-simptom nak menopause. Okey. Tapi umur 62 tahun ini bukan muktamad. Ya, okey, dan dia sekali lagi kembali balik pada keturunan kita, bangsa kita, kelompok kita, dan faktor keturunan ni memang memainkan peranan yang penting lah dalam menentukannya. Jadi oleh itu umur putus haid seorang wanita boleh tengok daripada keturunan dia. Tengok mak dia macam mana, tengok mungkin nenek dia macam mana, adik-beradik dia, makcik-makcik dia, tu yang satu biologi, ya, satu keluarga, satu keturunan. Kalau adik ipar lain lah, biras pun jauh, besan lagi lah jauh. Okey. Baik, kemudian kita tengok mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi kata umur 55 tahun. Jadi macam tu saya dah nak dekat lah kalau ikut mazhab Hanafi ni kan.
55 tahun. Selepas umur tersebut, darah yang keluar tidak lagi dinamakan haid mengikut pandangan yang terpilih dalam mazhab ini. Kalau kita mazhab Syafi'i 62 tahun. Kalau umur dia 58 tahun dia dah berhenti kan. Macam saya ada kes juga bawa jemaah pergi ke Mekah untuk melakukan umrah. So kita orang panjat Gua Hira. Tapi makcik ni dia tak dapat panjat. Kakak ni lah tak dapat panjat sebab dia pitam. So saya kata tak apa. Dia tunggulah dekat kaki Gua Hira tu. So kita orang naik ke atas. Jadi esoknya dia cakap dengan saya, dia kata, "Ustazah, saya ada keluar macam darah lah lendir," dia kata, "warna coklat. Saya dah lama tak datang dah ni," dia kata. Umur dia masa tu 60 tahun. Masa 60 tahun, yes. Dia kata dia dah tak datang dalam 3 tahun gitu. Jadi saya kata, oh kalau 3 tahun, uh, kita tengoklah. Dia mazhab Syafi'i 62 tahun. So meaning that dia baru 60 tahun, dia dah keluar coklat tu sedangkan 3 tahun tak datang. So dia masih lagi dikira haid. Jadi saya kata akak nak solat nanti akak kena mandilah. Tak perlu tunggu actually. Kan? Kalau misal kata sebab mungkin sebab itu dipanggil dia lah darah yang sesekali keluar. Jadi saya kata akak pergi mandi, lepas tu nanti kita solat. So kalau keluar lagi, tunggu lagi lah. Kan? Tapi sekarang elok mandi sebab kita pun tak pasti kan. Jadi tapi saya kata itu dikira haid lah. Alright. Okay, next mazhab Maliki. Mazhab Maliki umur putus haid adalah di antara. Jadi Imam Malik dia letakkan ada tempoh. Antara umur 50 tahun hingga 70 tahun. So, jika darah masih keluar selepas umur 70 tahun, maka darah itu dikategorikan sebagai darah penyakit. Okey ya. Baik. Okey, kita tengok ada soalan. Semua umur ini ikut kalender Hijri ya Ustazah? Yes. Ini ikut umur yang berkaitan dengan ibadah kita lah. Okey. Apa lagi yang berkaitan dengan ibadah kita? Tentang umur ya. Jadi pertama umur baligh. Kemudian yang kedua umur untuk susukan anak angkat nak jadikan anak susuan. Okey. So kita ambil anak tu, kalau boleh tengok dia punya tarikh lahir tu, terus convert pada hijrah. Lepas tu kita ada susu ataupun kita jumpa doktor, kita nak keluarkan susu, tak kisah macam mana tapi kita nak susukan anak tu, jadikan anak susu, maka salah satu daripada syarat dia jangan sampai lebih daripada umur 2 tahun. Ya. Okey, so kita susukan ni tengoklah. So bilakah tempoh umur dia 2 tahun hijrah. Begitu juga dengan anak-anak yang air kencing dia tu. Kadang kita yang lepas tu, kita ada ceritakan anak-anak yang anak-anak lelaki yang buang air kencing 2 tahun. Yang buang air umur 2 tahun. Ya. Okay. So 2 tahun itu juga adalah 2 tahun hijrah. So anything yang berkenaan dengan Islam, dia punya perkiraan tahun dia, umur dia ikut kalender Islam. Alright. Kalau nak kira iddah pun juga sama. Ikut kalender hijrah. Okey. Nak bayar zakat, dia kena cukup haul kan? Cukup haul tu cukup tempoh setahun. Kena ikut kalender Islam. Begitu ya. Jadi itulah pentingnya kalender Islam kerana dia berkait rapat dengan ibadah kita. Okey. So thank you for the question. Okay, Mastura Mas. Assalamualaikum Ustazahku. Waalaikumsalam Masturaku. Masya Allah. Okey. Jadi kita habis mazhab Maliki. Mazhab Hambali pula. So mazhab Hambali dia kata umur putus haid, dia pun letak tempoh antara 50 hingga 60 tahun. Adapun di antara dua lingkungan tempoh ini iaitu 50 hingga 60 tahun, ia dikirakan sebagai tempoh syak, iaitu boleh jadi period, boleh jadi tak period, maksudnya dah menopause. Jadi tempoh syak ya. Okey, sebagai langkah berhati-hati, jika seseorang wanita masih melihat darah masa tempoh ini iaitu 50 hingga 60 tahun, okey, maka ia tidak boleh berhenti daripada menunaikan ibadah. Okey ya. Namun jika umurnya genap 60 tahun dan darah masih keluar,
maka darah yang dilihatnya bukan darah haid tetapi darah penyakit. Jadi dia tempoh lagi lah. Okay, jadi itu perbezaan antara mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan juga mazhab Hambali. Subhanallah. Okey, baik. Jadi kita dah tengok dah berkenaan dengan apa? Dengan menopause, alright. So sekarang ini kita nak lihat selepas menopause apa dia? Okay. Saya nak tunjukkan tentang antara simptom-simptom menopause ya. Okey, apa yang berlaku seandainya seseorang wanita itu dia nak menopause. Okey, ada 10 tanda menopause pada wanita. Okey. 10 tanda menopause pada wanita. Jadi ini kena ambil perhatian, especially kalau kita tengok tadi para ulama ni kan dia dah letakkan daripada umur 50 tahun. So meaning that you all kalau dah sampai dah umur 50 tahun tu dia kena alert ya dengan tanda-tanda menopause ini. Dan seandainya kita dengar bonda kita yang dikasihi ibu kita kan merungut itu merungut ini ya. Jadi kita tengok ni tanda-tanda nak menopause ni. Okey. Apakah dia tanda menopause? Okay, baik. Tapi sebelum tu, menurut kajian, hampir 80% wanita ketika proses transisi nak pergi ke menopause, dia ada pra-menopause ini, dia akan mengalami gangguan hormon yang berlangsung antara 2 hingga 8 tahun. Okey, gangguan hormon tu 2 hingga 8 tahun. 2 tahun tu alhamdulillah lah, syukur. Tapi 8 tahun tu, maksudnya kalaulah umur kita 60 tahun tadi ikut mazhab Syafi'i, meaning to say umur 52 tahun itu dia dah start. Begitu ya. Alright. Jadi itu menurut kajian. Dan proses ini kadang-kadang bagi sesetengah wanita amat menakutkan ya. Sebab apa? Sebab dia boleh menjejaskan kita punya aktiviti harian, dia menyebabkan rasa ketidakselesaan, lepas tu boleh jadi murung juga, boleh jadi stres, macam nak mengamuk pun ada juga ya. Okey. Jadi macam-macam lah. Alright. So itu satu. Kemudian yang kedua, saya nak bacakan daripada kajian yang dilakukan oleh Jabatan Obstetrik dan Gynekologi Fakulti Perubatan UKM. Dia buat kajian mengenai usia menopause di kalangan rakyat Malaysia ya. Okey. Kajian ini dia melibatkan 400 orang wanita daripada pelbagai etnik ya, 3 etnik utama, orang Melayu, orang Cina dan juga orang India. Okey. Dan daripada ni 76% daripada responden adalah wanita yang masih berkahwin dan hidup bersama dengan suami mereka, dan 63% daripadanya adalah berkerjaya, maksudnya masih berkerjaya. 90% daripada mereka adalah wanita normal yang keluar haid dia 15 tahun dan rata-rata berkahwin pada umur 20 tahun, maksudnya selepas 20 tahun. So rekod mereka pun baik ya, rekod reproduksi, maksudnya adalah anak dan sebagainya. So kajian ini merumuskan bahawa wanita Malaysia dia akan putus haid. Tadi kita tengok Imam Syafi'i kata berapa tahun? 62 tahun ya. Okey. Imam Hanafi kata 50 tahun ke 70 tahun. Wow, tu 20 tahun kan. Kemudian Imam Malik kata start daripada 50 tahun juga, dia tempoh-tempoh dia. Betul kan? Okey. Itulah saya tengok buku yang sama juga ni, Wanita Dambaan Syurga. Alright. Jadi dikatakan di sini, siapa yang ada buku Wanita Dambaan Syurga boleh buka muka surat 136 ya. Okey. Jadi kajian ini dia merumuskan bahawa wanita Malaysia akan putus haid ataupun menopause bermula pada umur 50 tahun setengah. Kan? Ini saya sudah rasalah ni. Okey. Alright. So Rin Isaac, dia kata, Ustazah, saya umur 37 tahun. Period datang hari pertama, kemudian stop. Hari ke-15 baru keluar lagi, stop. Hari ke-17 ada semula. Macam mana ya nak buat pengiraan? So the first 15 days dikira sebagai tempoh haid. The first 15 days. So maksudnya bila terlebih keluar, dia dah lebih keluar daripada waktu 15 hari. Jadi maksudnya
dia adalah darah istihadah. Ya, okey. So tu tempoh maksimal lah. Nak buat pengiraan, you kena block terus 15 hari tu, maksudnya bagi tahu pada diri sendiri, ni dalam tempoh 15 hari ni kalau keluar, ini adalah waktu period kau ya. Okey. So datang pula ke hari ke-17, maksudnya lepas kita habis tu hari kedua, kita suci lah kan. Itu tidak dikira. Jadi tengok 15 block untuk maksima haid tulis. Lepas tu block lagi another 15 hari juga. Tapi bukan untuk maksima haid. Ini untuk minima suci. So betul-betul kita tandakan, highlight. So untuk minima suci ni, kalau datang period pada waktu ini, ya, kita katakan bukan haid. Keluar darah ini bukan haid. So dia kena tunggu minimal 15 hari. Alright ya. Okay, boleh tak bantu? So cuba check balik Rin Isaac, awak punya pemakanan, kemudian mungkin persekitaran dan sebagainya. Sebab basically mungkin kerana yalah suasana keadaan stres, kadang-kadang kita punya jiwa tak stres, fizikal. Kita rasa terbeban, tapi sebab semangat. Jadi kita bawa diri kita je lah, Masya Allah kan. Okay, so kita tengok balik yang tu, mungkin perlu ada kerehatan, perlu tengok pemakanan kita macam mana ya. Macam-macam lah. Jadi buat yang itu dulu, buat senaman ke apa ke. Alright, so tenangkan hati. Okay, Masya Allah. Baik, so kajian ini merumuskan wanita Malaysia tadi putus haid atau menopause pada umur berapa tahun? 50.5 tahun. Okay, dan sebelum proses ini berlaku, maksudnya sebelum dia sampai umur 50 tahun, maka bila wanita mencecah umur 40-an, siapa yang umur 40 tahun? Sila angkat tangan. Okey. Mencecah umur 40-an akan berlaku perubahan hormon secara berperingkat dan menyebabkan apa dia? Kitaran haid dia tidak menentu. Lepas tu kadang-kadang haid dia agak lama. Macam saya cakap tu lah, saya dah alami tau. Kadang-kadang kitaran haid dia keluar sedikit, lepas tu sekejap ada, sekejap pula tak ada ya. Okey. So jadi inilah dia, 80% wanita akan mengalami simptom-simptom serta gejala-gejala menopause. So kita nak tahu apa pandangan Islam terhadap gejala menopause ini. Okey. Baik, daripada FB, maaf Mas Rahmat, sebelum tu ya, sebelum gejala ya. Maaf Ustazah nak tanya tapi sensitif sikit. Betul ke petua orang tua-tua dulu untuk nak tahu seseorang itu normal atau tak dengan tengok air dari kemaluan dia. Kalau melekit tak bau hanyir tanda orang tu normal. Kalau cair dan tak ada bau tanda orang tu mandul. Allahu Akbar. Saya yang tu saya tak. Saya tak pasti sebab saya pun ada cair juga. Tidak ya, tapi untuk pengetahuan Mastura, kita punya lendir atau discharge yang keluar tu, dia akan berbeza menurut tempoh. Sebab tu kalau kita ada apps, kalender yang berkenaan dengan pusingan period kita tu, tapi dia tu guna pakai Masihi punya kalender kan. Kita still juga kena ada kalender hijrah kita lah ya. Okey. Tujuannya adalah supaya kita lebih mudah untuk merancang ibadah kita. Okay, contohnya macam setiap bulan 13 hari bulan, 14 hari bulan, 15 setiap bulan Islam kita digalakkan untuk puasa sunat ya. Jadi kat situ kita boleh tengok pusingan kita ni ikut kalender Islam adakah selari dengan kalender Masihi. Jadi saya suka untuk compare lah. So saya ada kalender yang Masihi, saya ada kalender Hijri. So basically untuk record kita punya ibadah, tengok kalender Hijrah. Okey, biasanya kita ni dia ada beberapa fasa. Lepas period, dia akan keluar cecair yang lendir, putih jernih. Dia macam telur putih. Okay. So yang itu adalah waktu-waktu subuh. Dan kemudian akan keluar kenyal seperti likat seperti hingus kita, gumpalan hingus kita lah. Kadang seperti kahak macam tu. Yang kadang-kadang warna dia warna macam sangat-sangat kuning cair. Kuning yang sangat cair gitulah kan. Arah putih pun ada. Tapi dia likat. So likat itu adalah waktu yang tidak subur. So jadi dia boleh memberi petanda actually waktu subur kita dengan waktu tidak subur kita.
Ya, jadi itu menandakan tentang keadaan diri kita lah. So sama ada mandul atau tak tu saya tidak pasti ya. Okey. Melekit dan bawahannya tanda orang itu normal pun tak juga sebab dia banyak juga dipengaruhi oleh pemakanan kita ya. Okey. Baik. Nanti abang-abang Lendin insya-Allah akan datang kita akan bincang juga ya. Okey. So kita pergilah dalam Islam gejala menopause ini dia adalah proses semula jadi ataupun fitrah kepada kaum wanita dan ini menggambarkan menopause itu jangan sedih, menggambarkan apa tahap kematangan dia yang paling tinggi. Okey. Dan kalau wanita ini dia daripada kecil, daripada awal lagi tadi tu kan, kita didik dia dengan keprihatinan, dengan ilmu, dengan keyakinan, dengan keredaan, dia akan tenang. Ya, okey. Tapi kita tengok kat sini, sekiranya wanita ini dia dididik dengan kemewahan, macam spoil lah, spoil ya. Okay, jadi wanita ni dia akan cepat jadi stres. Kau dah tua, aku tak boleh terima tua lah. Macam tu kan. Alamak dah aging macam tu kan. Macam mana nak combat balik kita punya age ya. Jadi sini dia ada berlaku beberapa orang kata macam gelombang emosi. Gelombang-gelombang emosi yang kadang-kadang beban juga anak-anak tu nak tangani dan hadapi ya. Jadi berajuk lebih kan, lepas tu takut muka jadi hodoh, tapi insya-Allah lah kalau orang Islam subhanallah orang Islam dia lagi rasa seronok nak mengaji, nak belajar ke kita orang yang benar-benar Islam lah kan. Ini pada saya rasa mungkin kita tengok gaya hidup barat yang tak sihat lah ya. Gaya hidup barat yang tak sihat tu ada macam tu, sibuk lah nak buat apa surgery nak buat plastik surgery kan, apa inject botox lah bagai kan. Jadi dia akan jadi macam tu, dia boleh sanggup habiskan ribuan ringgit macam tu kan, semata-mata untuk kecantikan dan dia takut kehilangan kecantikan dia. Kalau boleh dia nak terus berada di usia muda dan diawet begitu, tak berubah-ubah, masya-Allah kan. Sedangkan kalau kita benar-benar yang beriman dan juga kita bersyukur, setiap garis di wajah kita tu, di kulit wajah kita tu kita nampak pada pasangan kita, insya-Allah suami kita tengok, ya Allah, lama dah aku duduk dengan dia, lebih lama daripada usia dia remaja. Allah, sebab kita usia remaja 24 tahun, kahwin dengan dia dah sekarang ni 26 tahun contohnya kan. Subhanallah. Tempoh kita berkahwin lebih lama daripada tempoh kita muda dulu. Perasan tak? Subhanallah. Tu kita punya life sharing kita kan dengan apa pasangan kita. Okey, ada 10 gejala, semuanya sedia. Nombor 1, sakit pada payudara. Jadi sakit pada payudara ni kadang-kadang kita tak perasan sebab kita ingatkan kita nak period. Dia macam kita nak period dulu pun macam tu juga kan. Dia. Jadi yang ini pun sama. Dia rasa sakit, kita gerakkan pun rasa sakit. Jadi perubahan turun naik hormon ini dia boleh menyebabkan rasa tidak selesa pada payudara seperti yang berlaku ketika haid kita itulah. Okey. Dan dia mungkin rasa lebih sensitif. Ya, alright. Lebih tegang. Baik. Yang kedua adalah hot flashes. Hot flashes ini kita rasa macam berpeluh-peluh, tiba-tiba panas kan. Orang lain sejuk ni, kita tiba-tiba panas. Lepas tu tiba-tiba sejuk. Lepas tu pakai stokin memanjang kan. Jadi dia macam hot flashes. Okay, tubuh terasa cepat panas, berpeluh-peluh dengan banyak dan ini boleh boleh dikatakan sebagai gejala hot flashes yang mungkin merupakan salah satu tanda menopause pada wanita yang paling popular. Okay. So ini antara tanda-tanda menopause ya. Kemudian yang ketiga adalah bau badan yang lebih ketara dan menonjol. Kerana penurunan kadar estrogen dalam tubuh, dia boleh mempengaruhi kelenjar hypothalamus ya, dengan memberi isyarat anda sedang berasa panas, akibatnya lebih banyak peluh yang terhasil menyebabkan ia sukar dikawal dan terjadinya bau badan. Ya, okey, ini untuk menopause. Kita tahu dalam umur 40 tahun ke atas lah. Okay. Yang keempat adalah tumbuh misai dan janggut bagi kaum wanita. Ya. Jadi dia pun tumbuh misainya, rasa lebat lah pula. Janggut kan tiba-tiba ada, tak sebelum ni tak ada, tiba-tiba ada lah pula. Kan. Okay, ni dah mulalah sedih lah ni.
Alright, jadi ia adalah simptom biasa yang dilalui menjelang berakhirnya haid ataupun menopause. So seiring dengan pertumbuhan rambut-rambut pada tempat-tempat baru ini, rambut sebenar pada kepala pula akan jadi kering, ya, menjadi semakin kering, semakin rapuh, menipis, gugur rambut yang banyak. Begitu. Kemudian apa lagi? Tanda-tanda menopause yang kelima, kita akan rasa berdebar. Macam tu, rasa berdebar-debar kan. Apa hal? Ada orang mengumpat ke? Kadang-kadang rasa, siapa yang cakap buruk pasal aku ni? Dia akan rasa berdebar-debar semacam ya. Dan dia punya masa itu tak tentu. Mungkin pada waktu period kita, waktu nak period kita, nak dekat-dekat nak period, dia rasa macam tu. Dia boleh datang. So kajian menunjukkan hormon-hormon yang meregulasikan kadar degupan jantung dan tekanan darah dia sering berubah-ubah daripada semasa ke semasa. Ia mungkin menyebabkan anda boleh berasa berdebar dan barangkali risau tanpa sebab yang munasabah. So ada rasa berdebar macam ni, masya-Allah, kita cepat-cepatlah baca Al-Fatihah ya, bagi ibu-ibu ya, yang nak menopause ya, umur 40 tahun plus, memang kita nampak solid, molid, nampak cantik, tapi ingat dia ada di sebaliknya intayan-intayan ataupun gamitan menopause. Jadi kita tenang, bawa bertenang. Kemudian jangan rasa macam ini adalah tanda-tanda buruk dan sebagainya ya. Okey. Baik, seterusnya. Right. Ni okey. Ada soalan anonymous. Assalamualaikum Ustazah, kalau sedang haid, bolehkah membaca Al-Quran untuk pelajar yang sedang membaiki bacaan Al-Quran? Kalau ikut pendapat mazhab lain, saya diberitahu boleh. Betul. Kalau ikut mazhab Syafi'i, dia tidak boleh lah. Kita ni cumanya dia dibenarkan. Rata-rata ramai para ulama ini bila tengok anak kita ini hafizah, nak menghafal ataupun dia nak mengajar Al-Quran. Ya, jadi dia tak boleh nak berhenti sampai 15 hari kan. Jadi di situ diharuskan untuk dia membaca Al-Quran. Ditambahan pula membaca Al-Quran dia merupakan salah satu daripada perkara yang diharamkan yang khilaf. Jadi ini perkara khilafiat. Sebab perkara yang diharamkan untuk kita kaum wanita dalam haid ada 8. 5 yang solid ya, yang memang semuanya apa orang kata tu dia dipersetujui oleh ulama, dan 3 di kalangannya, 3 daripadanya diperselisihkan oleh para ulama. So insya-Allah yang itu kita akan bincang akan datang. Okey. Baik, rasa berdebar. Kemudian sukar mengawal kencing. Ya, jadi ketawa sikit terbuang air. Terbuang air kencing ni. Tak boleh nak tahan dah. Kita macam kan selalu kita buat kegel, senaman kegel tu kan untuk kaum wanita ya. Alright. So yang itu pun okey boleh, tapi kalau kita memanglah dia suka nak kawal kencing, terbersin sikit, tu pun dah kencing kan. Kena pakai pad lah pula kan selalu. So selain kesukaran mengawal pundi kencing, kekerapan anda untuk ke tandas juga semakin bertambah. Ya, untuk menopause. Ini disebabkan lapisan dinding yang tu uretra tu dia semakin menipis dan sistem urinary serta otot pelvic semakin lemah. Okey, dia tua. Terimalah, redha. Okey. Jadi walau bagaimanapun memang adalah exercise, Kegel exercise ke dan sebagainya kita boleh buat ya. Okey. Itu yang sebahagian daripada kakak-kakak kita, makcik-makcik kita kan, dia rajin solat tasbih. Okey. Rajin solat tasbih itu antaranya adalah untuk memberi apa kata tu relaxation lah kepada otot dan sebagainya kan, supaya dia akan mesra dengan kehadiran menopause ni. Okey. Yang ketujuh adalah kulit yang kering. Jadi wanita yang nak menopause ini dia akan mungkin semasa kat remaja tu dia tak ada masalah. Okey, ataupun ada masalah,
Tapi antara tanda-tandanya kulit yang kering ini boleh jadi jerawat, boleh jadi eczema, boleh jadi alergi, boleh jadi gatal-gatal ke kan. Dan mungkin boleh turut terkesan juga pada mata dan juga vagina. Ya, okey. Baik, lepas tu apa? Migraine. Okay. Migraine juga merupakan tanda-tanda menopause. So hormon kita yang tak balance, sekejap naik, sekejap turun menyebabkan kita boleh mendapat migraine. Ya. Dan kalau kita pengidap migraine, dia akan jadi lebih teruk lagi. Betul. Ya. Okay. Saya pengidap migraine. So saya bagi tahu pengalaman saya ni, saya pernah diserang migraine dan waktu itu tengah nak shooting live dengan tanyalah ustazah tu dekat TV 9. So waktu tu kena attack migraine. Jadi migraine kita tahu kan dia macam ada halangan dekat visual kita tu, dia ada halangan. So saya memang tak nampak dekat depan saya tu, pada yang vision itu je lah kan yang tak nampak. Tapi kita tahan, kalau tu memang terpaksa lah nak cari tempat, kalau tak shooting memang akan cari tempat yang gelap. Kalau lepas tu kita tuam lah dengan air batu sejuk apa semua. So waktu tu tak boleh nak buat apa-apa, depan kita spotlight yang memang mengadap kan. Di tiba-tiba kena dalam perjalanan nak pergi tu. Alhamdulillah yang bawa kereta suami. Jadi saya duduk sebelah, saya kata Allahu Akbar, dah nampak dah vision untuk migraine tu kan. So jadi saya pun bagi tahu pada producer, saya kata kalau ada apa-apa, saya sedang migraine but I think I can do it, saya kata. Jadi memang depan tu subhanallah memang menahan lah. Lepas tu rasa macam mata tu kena sedut ke dalam. Tu nak ceritanya migraine punyalah sakit ya. Dan pernah juga ada satu masa, sebab saya tengah tampak dulu saya migraine, lepas tu saya pakai cermin mata. Lepas pakai cermin mata beberapa lama, dah hampir 20 tahun rasanya pakai cermin mata, Prof Muhaya panggil, dia nak infak. Infak untuk apa? Untuk buat LASIK. Jadi Masya Allah, itulah berkat kan, Masya Allah, dia tu memang sangat orang kata pemurah lah. Jadi saya LASIK and then dah buat LASIK. Selepas tu dah 40 tahun lebih Masya Allah, tu yang migraine datang bertubi-tubi. Pernah satu masa pap datang kan, kita kawal, kita tarik nafas, tenang, minum air buah lah, itulah inilah, air buah tanpa gula kan, dah selega macam tu. Tapi datang lagi, dia macam 2 kali attack ya. So ingat, bila perkara-perkara ini sampai, kita tahu bahawa lambaian daripada Allah semakin hampir. Jadi tenangkan diri kita ya, kita kena banyakkan zikir ya. Ini merupakan tanda-tanda yang Masya Allah akan jadi teman akrab kita bagi orang-orang yang nak menopause lah. Okey, yang ke-9. Yang ke-9, mood swing. Memanglah mood swing. Saya sampai minta lah pada saya cerita saya ni sebab dah ada tanda-tanda menopause ni kan. Kita nak masuk 50 tahun plus ni. So mood swing, saya selalu cakap dengan anak saya, dengan suami saya kata tolong fahami saya dan juga ingatkan saya, pujuk saya, cakap Umi, tarik nafas. Cakap dengan anak-anak, Umi tarik nafas. So saya open pada anak saya, kalau dia nampak macam mood saya tak kena ke apa, tolong ingatkan saya. So itu cara saya untuk bantu supaya saya tidak berada dalam luar kawalan. Sebab kadang-kadang kita, kenapa aku nak marah ni kan? Masa macam nak marah, telan aja dia orang ni. Geram betul lah, macam tu lah kan. Tapi bila kita dah cakap dengan dia orang, jadi dia orang kata, Umi, tarik nafas Umi. So benda ni okey je, Umi tenang. Kita pun macam, okey, sebab kita dah faham. Jadi kalau tak kan, kita kata, kenapa ni? Bila kita kenapa tak ada jawapan. Kan? Okey, jadi Masya Allah, ini yang penting dia. Dan akhir sekali, yang ke-10, berlakunya kerapuhan tulang. Okey, jadi tulang kita semakin rapuh. Jadi jangan apa orang kata tu, sibuk nak buat apa yang orang muda buat lah. Okey, panjat pokok. Kita nak bagi apa lagi, orang panjat bukit lah apa benda ya. So kita ingat-ingatlah kan, sebab kita tak nak nanti kita jadi bebanan kepada mereka, mengangkatlah barang lah, itulah inilah, panjat pokok, bagai apa semua. So lepas tu dah jatuh, terjelepuk, terlari, ponggong, pinggol dan sebagainya. Jadi kita beringat sebab tulang kita rapuh, aktiviti kita hadkan mana yang sesuai dan
kalau misal kata kita buat senaman, jangan senaman-senaman yang berat ya. Dan kita try juga dapatkan suplemen ataupun minum air susu ke atau buah tamar ya. Itu antara bahan-bahan ataupun sumber-sumber yang sangat bagus untuk kuatkan tulang kita. Okay. So dalam tempoh 5 tahun pertama menopause, meaning that 50 tahun sampai 55 tahun seorang wanita boleh kehilangan 20% daripada kekuatan tulang dia. Okay. Jadi apabila ovari kita tidak lagi menghasilkan estrogen, kerapuhan tulang akan berlaku semakin cepat. Jadi itu rupanya yang berlaku kan. Jadi alhamdulillah. Okey. Baik, soalan anonymous juga. Kontraseptif yang menyebabkan haid sampai 15 hari plus seminggu istihadah. Pendapat Ustazah, is it more harm than good? Yang ini saya tak berapa pasti. Yang ini memang kena discuss lah dengan doktor. Kalau ada Muslim doktor lagi bagus kan, yang menyebabkan haid sampai 15 hari plus seminggu istihadah. Pendapat Ustazah, is it more harm than good? Sebab dia tentang hormon kan. Jadi yang tu saya tak berapa pasti. Saya minta maaf sangat. Okey. Ini memang kena tanya doktor. Alright. Okay. So kita lihat pula apakah kelebihannya menopause. Okay. Apakah dia baiknya menopause ini. Okay. Wanita muslimah yang terpuji, dia akan memastikan bahawa tempoh menopause ini adalah tempoh yang terbaik. Okay. Sebab apa? Dia akan meraihkannya. Oh, Masya Allah. Meraihkan menopause kau. Dah tak boleh ada anak ni. Tak apa ya. Jadi dia meraihkan sebab apa? Sebab dia melihat tempoh ini adalah tempoh untuk beribadah tanpa ada gangguan. Masya Allah. Jadi tempoh tanpa gangguan apa? Gangguan haid, ya? Gangguan nifas, gangguan anak. Okay, so kalau kita ni anak-anak, kena faham sikit lah. Faham kenapa? Mungkin mak kita, dia nak beribadah. Jadi kita duk asyik letak cucu kita pula. Cucu dia. Anak kita ni minta dia jaga je kan. Masya Allah, kesian dia. Jadi kita cuba faham-faham lah. Sebab memang dia punya inclination tu, dia lebih nak kepada beribadah, dia nak berzikir, dia nak membaca Al-Quran dan sebagainya. So kita sebagai anak fahami dia. Jadi umur start 50 tahun ni kan. Umur start 50 tahun, 60 tahun. Fahami dia biar dia ada me time. Nak sebut Allah time. Kan me time, Allah time. Dan kalau dia jumpa kita pun mungkin dia nak banyak bagi nasihat. Tak apa. Ambil je buku nota, catat je apa nasihat dia tu. Kan? Di situ kita akan memenuhilah keperluan emosi ibunda kita ini. Ya. Jadi masa ini juga digunakan sebaik mungkin untuk beribadah kerana tempoh cuti ibadah dah tak ada lagi. Mereka bebas membaca Al-Quran pada bila-bila masa dan mereka pun suka untuk berpuasa, tak payah takutkan dia punya period. So dia nak buat puasa Nabi Daud pun boleh. Hari ni puasa, besok tak puasa. Hari ni puasa, besok tak puasa. Masya Allah kan. Dan kalau dia tergerak terlintas hati terus nak buat solat sunat dan sebagainya, masya-Allah, itulah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi hadapilah menopause ini mengikut cara-cara Islam, iaitu kita terima ini redha daripada Allah. Ini juga panggilan ya yang sangat akrab dengan Allah Jalla wa Ala. Kita nak dipanggil kembali kepada Allah dan kita persiapkan sehabis baik untuk meninggalkan legasi-legasi yang baik ya. Jadi ini kerana dah ada tanda-tanda. Untung ni kita ada tanda-tanda. Yang kita takutnya adalah bila tak ada tanda, tahu-tahu memanglah meninggal anytime kan. Okay, so kalau dah ada tanda-tanda ni, maksudnya kita tahu okay, so this is the time where I have to prepare myself for my akhirah contohnya. Okay. Jadi Masya Allah, Mas Tura masih ada lagi. Insya Allah jika diberi kesempatan harap dapat jumpa Ustazah satu hari nanti. Insya Allah kita berada dalam majlis ilmu. Ya, mudah-mudahan Allah memakbulkan ya, dan kita berjumpa dan kita akan dapat lebih lagi manfaat ya, insya-Allah. So pilihan di tangan kita. Nur Fatihah saya dah ada uban, masya-Allah. Saya dah ada uban. Okay, that's great. Tak pasti kalau misal kata masih kalau saya lah, kalau umur 40 tahun lebih, kita disunatkan untuk menginaikan rambut, sunat ya, sebab Nabi dia tidak galakkan kita untuk tinggalkan grey
putih macam tu saja. Nabi suruh inaikan bagi yang ada uban. Dan inai jangan inai hitam. Inai hitam itu adalah untuk anak-anak yang masih muda yang mempunyai penyakit rambut dia putih. Kan, jadi kan nampak tua dah. Umur barulah 17 tahun, rambut semua dah putih. 17 tahun, 20 tahun, 30 tahun tu masih muda lagi. So kalau masuk 35 and above, ya, okay, itu dah kira dah berusia lah. Ya. So pada saya sarankan yang muda dia diharuskan untuk inai hitam. Okay, ya. Tapi kalau yang dah tua, minta maaf sebut, yang dah ada uban yang putih, maka kita disunatkan untuk inai selain daripada warna hitam. Begitu. Seandainya suami kita kata, alah yang tu putih sangat, inai hitam lah, pujuk dia balik. Kata, bang, saya nak ikut sunnah Nabi lah. Okay. Lepas tu siapa yang putih-putih tak nak inai, tak apa. Tapi kalau misal kata kita rasa macam nak jadikan tempoh usia tua kita itu sama macam mana yang Rasulullah suruh, okay, Rasulullah kata jangan jadi macam orang Yahudi. Dia biarkan semua uban putih tu kan. Jadi kita ikutlah apa yang Nabi suruh, atau itu bukan kewajipan tapi pilihan. Ya. Jadi kita letakkan warna rambut kita dengan warna inai. Warna inai. Okey. Baik, ada soalan. Lelaki pun disunatkan inai ke? Yes. Okay. Daripada Asbabul Wurud hadis, di sini dia menceritakan ada seorang lelaki memang rambut dia putih. Dia bawa berjumpa dengan Rasulullah SAW. Jadi Nabi sebut, Nabi istilahnya lah mafhumnya, ya, apa yang kita fahami. Nabi kata inaikanlah rambutmu, ya. Jadi elakkan daripada warna hitam, inaikan rambutmu dan jangan menjadi seperti orang-orang Yahudi. Jadi dia warnakan. Gunakan inai saja, inai atau apa-apa pewarna rambut. So make sure pewarna rambut. Okay, dia inai lain dengan pewarna rambut. Pewarna rambut, you all have to make sure dia punya pewarna itu walaupun dia halal, problem dia adakah dia ini menghalang air. So dia memang halal, intipati dia halal. Macam okay, contoh dia sisik ikan. Kan sisik ikan tu halal kalau kita tergoreng, kita makan, okey kan. Dan bila dia terkena dekat kita punya tangan itu, sewaktu kita solat, okey lagi. Tapi kalau waktu kita wuduk, ya, sebelum kita solat, maka wuduk dan solat kita tak sah. Jadi kalaulah kita terkena waktu kita solat, wuduk dah selesai. Selepas ambil wuduk baru terkena sisik ikan ni, kan, kena kita solat, tak ada masalah. Tapi akan ada masalah seandainya memang ada sisik ikan dia melekat dekat tangan, kita tak perasan, kita ambil wuduk, lepas habis solat tu, sesentuh jari tu je besar dia pun kan. Jadi tidak sah. Tak sah wuduk kita dan tidak sah solat kita. Maka kita kena ambil wuduk balik dan solat semula. Dia boleh membatalkan, ya, solat kita. Sebab salah satu daripada rukun solat adalah berwuduk. Itu rukun dia. Okay, so lelaki, yes, lelaki lah yang boleh inai. Jadi pewarna rambut, so you have to make sure kandungan dia bukan setakat halal tapi dia boleh telus air. Maksudnya air kalau kita nak ambil mandi wajib, kan dia boleh telus air, dia panggil water based punya produk, macam tu. Kan, so kalau water based punya produk, insya-Allah, okey. Cuma kalau di Malaysia ni dia ada satu produk tu, kalau tak silap saya, Ustaz Fawaz Fadil yang Ustaz Fawaz Fadil ni yang dia jadi macam duta ke ataupun penasihat dia ke apa ke. Sebab saya kenal secara peribadi Ustaz Fawaz Fadil ni, dia memang orang apa kata tu, orang yang faqih lah. Dan dia kata Gumash nama dia. Gumash rasanya. Gumash ini dia kata memang dia ikut ambil konsep inai. So meaning to say kalau kita pakai kemudian kita mandi wajib dan sebagainya, dia tidak akan menghalang air. Dia halal dan dia juga adalah memang patuh syariah untuk wuduk ke apa ke gitu. So kalau ada jaminan seperti itu, pada saya okeylah, lebih baik kan. Okay, so tapi ingat ya, lelaki tua, perempuan yang tua jangan ambil inai warna hitam. Tak boleh. Okay, so kalau yang hitam ni untuk anak-anak yang masih berusia muda tapi dia mungkin mengalami masalah rambut yang
putih. Kan sekarang macam-macam masalah. Jadi yang itu dia diharuskan untuk anak-anak itu. Malah kalau macam ada cuma kita takutlah anak-anak muda kita ini dia pergi mewarnakan warna lain, warna merah perang kan sebab nak ikut K-pop. Lagi bleach kan. So bleach tu actually dia tidak ada masalah sebab dia cuma lunturkan dia punya warna rambut yang sebenar. Dia macam letak Clorox, jadi dia lunturkan, jadi warna tu jadi warna kuning semacam. Lepas tu baru dia letak warna lain. Sebab kalau letak warna hitam, letak warna lain, nanti dia warna dia tu akan jadi lari pula kan. So bleaching dengan tu tidaklah masalahnya macam menghalang air. Saya tak nampak begitu. Tapi when it comes to dye rambut kita, maksudnya untuk mewarnakan rambut kita, yang itu yang kita kena berhati-hati. So bleaching ni boleh ke tak boleh? Ada sesuatu satu kaedah fiqah ini yang apabila kita lakukan benda itu sia-sia. Jadi nanti kita lakukan tu untuk apa? So kalau kita lakukan hanya kerana mengikut macam style orang lain, style K-pop ke, style apa ke, sangat tidak digalakkan. Ya? Jadi kena tanya dulu niat dia tu untuk apa. Suka-suka, dalam Islam tak ada suka-suka lah pula. Gitu ya. Okay. So seandainya mungkin contohnya dia ada masalah rambut, tak tahulah masalah rambut apa yang memerlukan bleach, tak terfikir lagi. Tapi kalau boleh elakkanlah. Ya. Walaupun bleach itu tidaklah apa kata menghalang kita daripada solat dan sebagainya. Okey. Wallahu a'lam. Okey, guna inai saja ya Ustazah. Kalau di salon, itulah gumash ya. Okey, try tengok gumash. Gumash. Yang ini yang setakat saya tahu. Saya bukan nak mengiklankan gumash. Tidak, tapi itu yang saya tahu yang produk di pasaran yang dia berani menjamin. Okey, wallahu a'lam. Sebab kita ni tak ada makmal. Kalau ada makmal sendiri bolehlah kan. Okey. So saya kira itu saja. Mari kita tutuplah majlis kita yang mulia ini, majlis ilmu kita dengan suratul Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey, jadi mudah-mudahan jumpa lagi dan selamat menjaga diri, jaga keluarga, jaga diri, jaga kesihatan. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.